Hai. Eh, betul ke Tan Sri Muhyiddin sedang dizalimi? Ramai yang kata dia tengah kena naya ni. Betul ke dia kena naya? Pendakwaan terpilih. Betul ke pendakwaan terpilih ni? Ini adalah usaha kerajaan perpaduan untuk membunuh karier politik pembangkang. Betul ke tu? Kalau betul, tak patut. Tak patut. Tapi, betul ke tak betul ni? Betul ke dia dizalimi? Alah, macam-macam lah politik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Daciahau, Vanakkam dan salam reformasi. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasih kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Sekarang ini sedang hangat diperkatakan tentang satu perkara yang agak serius di dalam politik negara, iaitu berkaitan soal pendakwaan terpilih. Pendakwaan terpilih lah, kuku besi, ahli politik dianiaya. Sekarang ini sedang hangat diperkatakan oleh pendukung-pendukung Perikatan Nasional ataupun Parti Pembangkang yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang dalam usaha untuk mematikan ataupun membunuh karier politik pembangkang, iaitu Perikatan Nasional. Ada yang kata kuku besi lah, ada yang kata pendakwaan terpilih. Jadi dalam sehari dua ini begitu hangat diperkatakan tentang penangkapan dan pendakwaan terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka dilaungkan oleh pihak pembangkang bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ni sedang dizalimi, sedang dianiaya. Ini adalah usaha untuk membunuh karier politik Tan Sri Muhyiddin. Secara tak langsung ini juga usaha untuk membunuh karier politik Perikatan Nasional. Ada yang kata ini usaha untuk mematikan pembangkang. Persoalannya sekarang, adakah benar Tan Sri Muhyiddin dizalimi? Apa betul ke dia kena naya? Adakah betul kerajaan sedang membunuh karier politik pembangkang? Jadi dalam video pada kali ini saya akan cuba mengupasnya supaya anda boleh faham. Cerita Tan Sri Muhyiddin dizalimi atau dianiayai ini bermula apabila tersebar satu kabar angin yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin ditangkap ataupun ditahan oleh pihak SPRM di sebuah padang golf. Dalam cerita yang tersebar itu dikatakan Tan Sri Muhyiddin didatangi oleh pegawai SPRM, menangkapnya ketika main golf, kemudian membawanya ke bangunan SPRM. Walau bagaimanapun cerita ini dinafikan oleh pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau mengatakan ini hanya satu kabar angin, beliau tidak ditangkap ataupun ditahan oleh pihak SPRM di padang golf. Tetapi dalam penafian itu beliau tidak pula menafikan bahawa SPRM memanggil beliau esoknya ke pejabat SPRM. Beliau mengatakan bahawa esok Khamis SPRM meminta beliau hadir ke ibu pejabat SPRM untuk memberikan keterangan ke soal siasat ke apa saja perkara yang berkaitan lah. Tersebarnya berita kononnya kabar angin yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin ditangkap di padang golf ini berlaku pada 8 hari bulan Mac hari Rabu tahun 2023. Kemudian esoknya pada 9 Mac hari Khamis, Tan Sri Muhyiddin betul-betul hadir ke pejabat SPRM. Kehadiran beliau disambut oleh ratusan penyokongnya yang berhimpun memberikan sokongan kepada beliau. Dan urusan beliau di soal siasat di dalam bangunan SPRM ini berlangsung dalam satu tempoh yang agak panjang ataupun berjam-jam lah lamanya. Jadi di sinilah bermulanya rentetan cerita daripada para penyokong mantan Perdana Menteri ke-8 ini. Iaitu disebarkan bahawa Tan Sri Muhyiddin sedang dianiaya, Tan Sri Muhyiddin sedang dizalimi. Kemudian esoknya pada hari Jumaat iaitu 10 Mac, Tan Sri Muhyiddin didakwa pula di mahkamah di atas beberapa pertuduhan. Jadi pada malam pendakwaan itu iaitu pada malam Khamisnya, berlaku satu perhimpunan daripada para penyokong Perikatan Nasional. Mereka berhimpun bersolidariti dengan mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin sedang dizalimi dan dianiaya. Lebih saya terasa lawak apabila ada persepsi yang sedang dimainkan kononnya akan ada satu gelombang yang lebih besar daripada kebangkitan 98 dulu akan tercetus kerana Tan Sri Muhyiddin dizalimi. Jadi begitu serius kan persepsi itu dimainkan. Mereka mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin dizalimi, Tan Sri Muhyiddin sedang dianiaya. Jadi saya pun menelitilah semua fakta-fakta kes, perjalanan, nak tengok dekat mana dia kena naya, dekat mana dia kena zalim ni. Tiada campur tangan daripada kerajaan perpaduan maupun Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malahan untuk info, Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM yang sekarang ini, dilantik ketika zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri ke-8. Begitulah juga dengan Peguam Negara Idris Harun.
beliau pun dilantik ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau katakanlah mereka nak sebut bahawa Peguam Negara, Ketua Pengarah SPRM adalah orang daripada Kerajaan Perpaduan ataupun orang Datuk Seri Anwar, mereka adalah orang yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin ketika beliau jadi Perdana Menteri. Sebab itulah mereka menjalankan tugas secara adil. Siapa saja yang bersalah, mereka akan melalui proses perbicaraan yang adil. Takkan masa lantik dia nak kata profesional, sekarang dia nak kata sebaliknya pula. Sedangkan saya yakin mereka menjalankan tugas secara profesional. Jadi oleh kerana dalam masa sehari dua ini ramai sangat yang bertanya dengan saya, betul ke Tan Sri Muhyiddin ini dianiaya? Betul ke dia dizalimi? Jadi mari kita tengok satu-satu faktanya. Fakta yang pertama, ketika hari beliau dipanggil ke pejabat SPRM, iaitu pada hari Khamis 9 Mac itu, beliau sendiri menyebut dalam satu sidang media bahawa pegawai-pegawai SPRM itu begitu profesional. Beliau tidak dipukul, beliau tidak ditekan, beliau tidak dipaksa. Malahan beliau menyebut bahawa beliau memberikan kerjasama penuh kepada pihak SPRM. Makan masa sikit tu pasal cara mereka itu agak berhemah, tak adalah kasar. Saya fikir kita saling menghormati, tetapi saya rasa tidak ada tekanan, dan saya amat menghargai kerjasama pihak pegawai SPRM yang telah interrogate ataupun bertemu periksa saya. Selepas beberapa jam disoal siasat, akhirnya beliau keluar daripada bangunan SPRM itu. Jadi di sini timbullah cerita kepincangan yang pertama. Kalaulah betul beliau dizalimi dan dianiaya, tentulah beliau ditangkap secara kasar, dipukul, diherdik, dipaksa untuk bercakap. Tetapi ini semua tidak berlaku dalam situasi Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Sebaliknya beliau datang dengan sukarela ke pejabat SPRM untuk memberikan kerjasama. Saya hadir tanpa paksaan. Beliau pula mengakui bahawa SPRM menjalankan tugas secara profesional. Dan habis saja siasatan itu, beliau keluar daripada bangunan SPRM dan beliau siap membuat sidang media, bercakap dengan bebasnya. Tak ada siapa nak halang dia kat situ. Jadi berdasarkan fakta yang pertama ini, saya tertanya-tanya dekat mana yang dia dizalimi dan dianiaya sebenarnya. Berdasarkan fakta yang pertama ini, kalau kita nak imbas kembali kisah penangkapan Datuk Seri Anwar pada tahun 98, tentunya situasi dia jauh berbeza. Ketika Datuk Seri Anwar ditangkap, beliau sedang melakukan sidang media di rumahnya. Pihak berkuasa rempuh rumah dia. Kemudian beliau ditangkap, beliau diheret menaiki kenderaan, kemudian beliau ditahan berhari-hari. Jadi kalau kita nak samakan situasi berdasarkan perkataan dizalimi itu, jelaslah dua peristiwa ini langsung tak sama. Tan Sri Muhyiddin dipanggil datang, dia datang dengan sukarela, dia bercakap, dia bagi kerjasama. Habis dia bagi keterangan, dia boleh keluar daripada bangunan SPRM. Elok siap bercakap pada orang ramai lagi, siap bercakap pada wartawan. Jadi kat mana yang dizalimi dan dianiayanya ni? Sekarang kita pergi pula kepada esoknya, iaitu hari Jumaat, iaitu hari pendakwaan. Esoknya itu iaitu 10 Mac pada hari Jumaat, Tan Sri Muhyiddin didakwa dengan beberapa pertuduhan. Untuk rekod, beliau didakwa di atas pertuduhan menerima rasuah sebanyak 232.5 juta dan pengubahan wang haram sebanyak 195 juta ringgit. Beliau didakwa di atas 4 pertuduhan menggunakan kuasanya untuk menerima rasuah dan pengubahan wang haram. Walau bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah di atas kesemua pertuduhan itu. Sekarang kita pergi kepada fakta yang kedua. Adakah hak beliau untuk menyatakan kebenaran atau membela dirinya itu ditahan oleh mana-mana pihak? Atau hak beliau itu terus dinafikan? Beliau tak boleh keluar daripada mahkamah. Lepas dituduh, beliau diikat, ditangkap, dipaksa. Langsung tak ada ruangan membela diri. Macam tak nampak aja semua itu berlaku. Sebaliknya, sekali lagi kita saksikan bahawa selepas saja beliau mengaku tidak bersalah di mahkamah, beliau dibebaskan dengan ikat jamin 2 juta ringgit beserta dengan 2 orang penjamin. Kemudiannya selamba je dia bayar 2 juta tu, jadi dia pun keluarlah daripada mahkamah, bebas untuk bercakap pada wartawan, bebas untuk jumpa para penyokong dia. Jadi berdasarkan fakta yang kedua ini, saya tertanya-tanya lagi, di mana yang dikatakan dia dizalimi atau dianiaya? Selepas beliau mengaku tidak bersalah, beliau akan mengikuti proses perbicaraan. Jadi kalau betul dia tidak bersalah, dia nyatakanlah di mahkamah. Dia pertahankanlah diri dia di mahkamah, lalui proses perbicaraan. Sebelum ni pandai kan pihak mereka bercakap, orang tu kluster mahkamah, orang ni kluster mahkamah. Penyudahnya Allah nak tunjukkan diri sendiri jadi kluster mahkamah. Bila kena tang orang, pandai dia orang cakap kan, hui ya hui. Bila kena tang muka sendiri, habis pendakwaan terpilih, kuku besi. Ini usaha nak menjatuhkan kredibiliti kami. Betul-betul jikan punya politik lah. Aduh.
Maksudnya dalam kes ini Tan Sri Muhyiddin langsung tidak ditangkap, tidak dianiaya, tidak ditekan. Maksudnya dia keluar daripada mahkamah, dia boleh pergi jumpa siapa yang dia nak jumpa. Dia boleh hadir apa saja program yang dia nak. Dan dia bebas untuk bercakap pada siapa saja yang dia suka. Jadi dekat mana penganiayaannya, dekat mana yang dia dizalimi? Yang kononnya dikatakan oleh pihak penyokong Perikatan Nasional, kami ditekan sekarang ini, kami sedang dianiaya. Kau faham tak maksud penganiayaan ataupun dizalimi ni? Maksudnya hak engkau dinafikan, hak pembelaan diri dinafikan, kau ditangkap, dipukul, diaib. Itulah baru boleh dikatakan dizalimi atau dianiaya. Tapi dalam soal Tan Sri Muhyiddin ini, faktanya adalah jelas dia diberi kebebasan untuk membela diri. Dia bebas bercakap. Jadi tak adalah penganiayaan sebenarnya kan. Untuk rekod, Tan Sri Muhyiddin adalah pemimpin yang ketiga didakwa di mahkamah daripada Parti Pribumi Bersatu. Sebelum ini mantan Ketua Penerangan Parti Bersatu Yang Berhormat Wan Saiful Wan Jan didakwa. Dan juga saudara Adam Radlan Adam Muhammad, Timbalan Ketua Bersatu Segambut. Untuk rekod, mereka berdua juga didakwa di mahkamah dan mereka juga mengaku tidak bersalah, maka mereka akan melawan ataupun membuktikan kebenaran itu di mahkamah. Jadi persoalannya jelas sekarang. Kalau kau tak salah ataupun parti kau tak terlibat apa-apa, tak perlu rasa takut ataupun gusar dengan sebarang pertuduhan. Kerana ruang perbicaraan diberikan secara adil. Anda tidak ditangkap, anda tidak ditekan, anda tidak dipukul. Elok aja kan keluar boleh berceramah, boleh jumpa orang. Jadi tak adalah istilah dizalimi, dianiaya, ditekan. Tak adalah bang, tak ada benda-benda tu sebenarnya. Kalau kamu tak salah, buktikan di mahkamah. Kalau kamu bersalah, terimalah hukumannya. Jadi nasihat saya kepada para penyokong Perikatan Nasional, tak perlulah gelabah sampan sangat. Tak perlu nak sebar persepsi jahat bahawa ada orang dianiaya, ada orang dizalimi. Ada penganiayaan, tak ada kezaliman yang berlaku ke atas Tan Sri Muhyiddin ataupun mana-mana pemimpin bersatu. Kena dakwa biasalah. Sebelum ni korang juga pandai cakap. Dia kluster mahkamah, dia hoi-hoi-yahoi. Kan sekarang kena kat diri sendiri. Hadap benda tu di mahkamah. Pada saya sebagai rakyat, saya berasa kecewa. Kerana apa saja usaha rasuah, penyalahgunaan wang haram, penyalahgunaan kuasa terhadap harta rakyat, duit rakyat, ini tak boleh dimaafkan tahu. Jadi kalau katakanlah mereka benar-benar bersalah di mahkamah, takkan orang nak kata itu dizalimi juga. Tentunya mereka perlu melalui proses perbicaraan. Jadi kau hadaplah sana kan. Engkau faham tak ni? Kalau kau faham, bagus. Okey? Jadi itu sajalah, sikit saja apa yang saya nak cakap. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.